ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على حبيبنا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sama-sama kita syukur kepada Allah yang telah diizin oleh Allah dapat kita bersama di dalam menyambut Maulidun Nabi ataupun hari beranak Nabi dalam bulan Rabiul Awal, yang mana kita harap kata dalam menyambut Maulidun Nabi akan menimbulkan kita ke arah lebih somit daripada belum pada kita buat. Kejayaan dalam Maulidun Nabi bukan hanya duduk di kita baca zangi sedap-sedap saja, dan tidak terdiri daripada kata nasi tulang kita buat sedap tak sedap saja, dan tidak juga terdiri daripada kita buat permainan yang kita rasa puas hati tak puas hati saja. Bahkan kejayaan dalam kita buat menyambut Maulidun Nabi adalah buat kita tu ubah pergi ke arah suka Nabi dah. Kalau malam ni kita buat Maulidun Nabi, tapi esok tu kita pakat tak bangun subuh, tak jadi dah lah. Kerana pesen Maulidun Nabi ni dalam isi-isi zangi tu banyak dia goyak sifat-sifat yang comel daripada Rasulullah. Maka sifat-sifat tu lah dalam kita nak ambil waktu baik mari supaya nak kita patibak ataupun buat nak jadi comel supaya Nabi juga. Wa emon laki dan perempuan. Kalau kita ada keluar dalam zangi banyak isi dia. Contohnya Nabi ni dia suka kepada orang miskin, fuqara wal masakin, wa yuhibbul fuqara wal masakin dalam zangi kata. Wa yajlisu ma'ahum, misalkan kita kata. Maka sesungguhnya Nabi itu adalah orang yang suka kasih kepada orang fakir dan miskin. Wa yajlisu ma'ahum, dan dia tu duduk bersama dengan fakir dan miskin. Oleh itu malam ni alhamdulillah pihak terimej dan guru tadika kita ni buat Maulidun Nabi, kita tidak tinggal para fuqara, para masakin, para anak yatim supaya bersama sukaria dengan kita dan dapat makan bersama dengan kita. Yang kita taksirnya kita baca zangi wa yuhibbul fuqara wal masakin wa yajlisu ma'ahum, kita buat maulud di rumah misalkan, tapi fuqara masakin tak kena jemput mari makan dalam majlis Maulidun Nabi. Jadi sehinggalah di antara kita baca zangi dengan tikah laku kita tu. Ada apa? Nabi ni dia dia ada sifat dia panggil syadidul hayat. Mana kata dia amat-amat malu. Yang malu wa tawaddu, dan dia tawaddu dalam zangi ada. Maka dia tawaddu, dia tak sombong, dia tak angin, dia tak mesta, dia tak megah, dia tak debek. Ada hari nak debek, dia boleh debek Nabi. Moga dia ni kabur ni, terakun molek. Bukan terakun tamadah Nabi-Nabi ni. Tapi dia tawaddu. Tawaddu yang aluh dia. Tawaddu tak sombong, dia al-amin, dia dikepercayai oleh orang. Sifat Nabi tu. Kita lalu dengan sifat tawaddu dia, syadidul hayat dia tu, buat orang kunjung naik dalam masyarakat. Sebab belum dia jadi rasul pun orang kunjung dah. Jadi kalau kita sudah buat Maulidun Nabi,
kita tak upah sifat kunjung orang debel-debel tu, meto-meto tu. Kau jalan akhir bawah so kena, so lebih, dia ni lah besar tak ni. Karena Nabi tak suka sifat tu. Nabi suka sifat tawaduk. Terutamanya dalam pemimpin. Golik nak jadi benda tu. Oleh itu saya selaku pemimpin pun agak kata nasihat sama ke pribadi kata kita kena tawaduk. Kerana dalam zanyi kita terdiri daripada katanya Nabi ni sifat tawaduk. Nabi ni sifat tawaduk. Nabi ni banyak sifat malu, rendah diri, tidak meto, tidak debel. Isahkan oleh itu ini adalah hasil dari kata kita berharap bahawasanya dalam kita meriakan Maulidin Nabi, kita dapat ambil sifat Nabi itu mengisi dalam diri kita, insya-Allah. Aisyah radhiyallahu anha ditanya oleh sahabat apakah akhlak Nabi. Aisyah jawabkan khuluquhu Al-Quran. Akhlak Nabi itu Quran. Kalau tahu tu pasal mana gak karya maraya Nabi ni, kita tengok Nabi tu macam mana, kita tengok Malih Nabi buat apa, kita tengok Kita mula buka dari Alif Lam Mim, zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Itu sifat Nabi tu. Dia beriman kepada benda gaib. Adapun kita buka pula qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Misalkan itu sifat Nabi ada. Nabi khusyuk dalam semaya, Nabi tawaduk dalam semaya, Nabi jauh sifat yang tak jaga parak dia, awal yapik dia kepada benda tak boleh. Jadi apabila kita buat Maulidin Nabi, perlu dalam kita kena pergi belek kata Nabi ni pasal mana. Kalau kita kata ni bini Nabi tu pasal mana. Kalau kita kata dia buat kepada Aisyah sebelah mana, Khadijah sebelah mana. Allahu Akbar. Kita ni ada tak boleh lipas sepak lalu bini tambah ya awak Maulidin Nabi. Tak jadi lah tu. Itu yang pertama kerana masa kita tak banyak. Yang kedua nak tahu pada buat kita katanya dalam Islam ni tahun baru dengan Maulidin Nabi ni hak lain. Kalau Buzan, kalau Kristian hak tunda. Hak Kristian. Kalau Kristian ya bila tahun baru hari beranak Yesus. Kalau Buzan ya kira hari mati. Dah itu dah. Tapi Islam dah. Ya tak penting sangat hari beranak dan tak penting sangat hari mati. Tapi yang penting hari hak waktu kita ubah ataupun hari hijrah. Dengan sebab tu dalam Islam dia mula bila tahun baru mulai hari Nabi hijrah pada Mekah ke Madinah. Apa berlaku kat masa tu? Para hadirin hadirat dikasih sekalian, yang saya nak cuba nak gayak buat kita katanya, masyarakat masa Nabi masa tu tak beza dengan masyarakat pada ini. Kalau dunia duduk dalam masyarakat belah ni, dia perlu kepada Islam. Sebab itu Rasulullah kata pada al-Islam ghariban wa sayaudu ghariba kama bada'a. Islam ni yang mula dengan mari di dunia ni ngeplek. Wa sayaudu ghariba, dan dia nak klik sekali lagi klik juga. Allahu Akbar. Hari ni kita nampak ciri-ciri tu. Mesir belagak dah. Tunisia belagak dah. Tasik pemerintah yang zalim. Tahun yang Allah hatta Nabi mari tu Muhammad ni, dia tahun yang penuh dengan segala kezaliman. Nabi duduk di Mekah. Kalau kita tengok dalam versi alik kiri tu, dia panggil negara Rom. Kalau kita tengok versi alik kanan, negara Persia, Iran dari Rom. Mereka habis dalam Turki Euro masa tu. Masuk mari sampai ke Mesir, masuk mari ke sampai Libya, masuk mari ke sampai Jordan. Habis Urdun tu yang mereka habis. Rom ni
Amerika dah lah ni mudah-mudah, ataupun Cina ataupun Rusia dah lah ni. Boleh mari alihkan ni Persia. Kalau banding lah ni dua tu, Amerika dengan Rusia, atau Amerika dengan Cina, atau Amerika dengan Jepun. Gegasi dunia, maha amanat dunia, ada dua negeri masa tu. Tak boleh siapa dia nak mengetah diri dia, mereka dia kena duduk di bawah jaga dua negara ni. Dia panggil Rom Persia. Apa berlaku dalam Rom dan Persia? Yang wak riwayat ni mai sokong Rasulullah. Berlaku tak beza dengan dunia lah ni. Misal di Rom yang mereka penuh dengan zalim, tidak ada sifat keadilan pemerintah. Pasi tinggi, pasi hanya putih tu tinggi. Tak cara kepada rakyat yang miskin dan rakyat susah. Pemerintah masa tu kerja masa tu. Agama dipelacur. Kristian dulu pasal lain. Bawa mari masuk Rom, dia pelacur Kristian dulu. Siapa selehing? Gaya katanya Tuhan dengan Yesus ni hak tolong ke tak? Kristian dalam Mesir kata tak, hak lain-lain. Kristian dalam Jordan, dalam Roman, dalam Rom, dalam Europe masa tu kata tak, hak tolong. Di Persia tak ada agama. Dia kata lah mana? Dia kata kita duduk ni semua di api kata. Bapa nak semua api. Dia kata cem mana ada api situ Pak Tuhan ada. Oh tak boleh. Dari Cina buza, dari India buza pelacur habis. Boleh habis. Kau asal tu tak ada. Penuh dengan benda karuk masuk dalam agama, akhir hancur. Berzina je tak kena kira. Banyak. Ribu penuh penat. Rakyat miskin, kau miskin. Pemerintah yang kaya, kau kaya. Timur celah tu tu. Dalam kurung yang ni, kisah karat. Maka celah-celah tu, agama yang atau agama Islam yang dipimpin oleh Rasul belum pada Nabi tu. Mulai air dah. Ada tak ramai dah pakai ajaran Islam masa tu. Ada juga duk bucu-bucu. Lalu maka di situlah Rasulullah dibangkit oleh Allah. Allah bangkit Rasulullah naik celah tu. Celah dari dunia duk timbul masalah. Dunia yang negara hak kuasa banyak, tenaga banyak, senjata banyak, mari pindah kepada negara yang kecil. Supaya tidak Amerika zalim kepada negara yang begitu banyak. Masa tu dah dah, maka di celah-celah itulah timurnya seorang manusia yang nama Muhammad Rasulullah. Hak kita doa melalui Nabi Allah ini. Timur celah tu kerana Rasulullah tak cekak nak tengok masyarakat hak acul. Termasuk juga masyarakat dalam Mekah. Di Mekah, di Madinah penuh dengan guri arak depan Allah. Di rumah mana nak orang zina, yakin dera masuk boleh rumah tu. Kalau ada gudah yang turun dera. Ribu penuh. Akhlak tak ada. Tulis lahing nak fikir selalu, nak perih selalu. Kalau lagi pedih. Debel ramai dipimpin oleh Abu Jahal. Tak beza ada jadi rumah kita ini. Orang lain nak mereka tak boleh kena buat ni mereka. Kerana dia debel. Dia rasa dia ni orang debel kaum kurih. Orang lain tak boleh mereka. Orang lain nak berihan akon Mekah tak boleh. Orang lain nak berihan Syam tak boleh. Orang lain nak jadi pokok dari Madinah tu tak boleh. Kena buat dia ya. Kerana aku ni debel. Sudah anakku jadi wika anakku pula. Pasal tu dah nikah dulu tu. Maka timur Ratu Muhammad timur mari. Muhammad serabut tengok. Muhammad undur diri duduk di satu gua. Tak apa. Kalau gila ni gak pergi mana budak-budak. Mikir dia nak buat lah mana nak beki ni pemerintah lah ni. Nak beki lah mana masa buat debel ke sini ni. Nak buat lah mana manusia ni semua kepada Allah. Akhirnya di situlah
menerima ke Muhammad ayat pertama yang nama Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Apabila Muhammad terima ayat ni, cara rekah kerana masa tak banyak, dia pun keliklah mari di Mekah. Dia cari neuron dia 4 orang, 4 buah. Satu dia panggil orang Awuso dari kampung Mekah. Orang sah, orang tua. Kalau mak kita kat jenis kilah kain sarung di benek, kilah kain sarung di motong. Tapi dia ni pasal jenis juru. Tak ada DP, tapi orang hormat dia. Maka bolehlah orang yang nama Abu Bakar As-Siddiq. Seorang boleh Kak Muhammad. Sudah tu, cari pula yang dua. Wanaklum Satri. Bolehlah namanya Khadijah bini dia sendiri. Pilih pula yang wacun. Nama Ali. 3. Patut dipilih pula orang tata mata. Masa tu ia panggil Khad ataupun Jom ataupun Hamba. Namanya Zaid bin Harithah.